Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Panda. Kisah yang bertajuk Baliklah. Siapa yang disuruh balik ni ya? Mari kita ikuti kisah ini. Pengalaman ini waktu bercuti di rumah pakcik di Negeri Sembilan. Nama taman perumahan tu aku dah lupa. Yang pasti situ akan melalui jalan kereta api, KTM, dan taman perumahan tu pun 70% adalah kaum Cina. Masa tu kami baru balik makan di Pekan Bahau bersama pakcik. Nenek dan anak angkat pakcik, Adi, sebaya saya masa tu 14 tahun. Adi ni anak yatim, anak kawan karib pakcik saya. Malam tu saya nampak ada seorang nyonya sedang menyalakan lilin dan colok di depan rumahnya. Buah apel dan oren serta sepiring makanan. Selang 3 buah rumah dari rumah pakcik. Punyalah rasa ingin tahu tu sampai bagi alasan pada mak ayah saya nak tengok kucing. Barulah dapat lampu hijau. Dalam sedar tak sedar, kaki saya melangkah mendekati nyonya tu. Nyonya tu sambil menyusun barang-barang dan sambil bercakap. Di sebelahnya ada seorang budak perempuan Cina sedang mencangkung. Jarak mereka dalam 1 meter lah. Jadi nyonya tu bercakap dalam bahasa Cina lah. So Brother Fai tak pandai lah kan nak olahkan dia. Maksudnya lebih kurang nanti Brother Fai akan ceritakan. Saya tercengang-cengang memandang nyonya tu dan budak perempuan tu. Kenapa nyonya tu suruh budak tu balik? Ayat hujung tu, saya tak mau kamu lagi. Alamak, hati dah separuh cair dah masa tu. Sebab pula rasa. Budak perempuan mata sepit berambut panjang paras lengan menangis terisak-isak. Tersentuh juga hati ni tengok dia menangis. Ada geng kuat menangis pula ni. Waktu tu saya lihat ada baju-baju cantik dan patung di sebelah nyonya tu. Sendunya semakin kuat. Saya menghampiri dan mencangkung sebelah nyonya. Budak berusia dalam 9 tahun tu memandang wajah saya dengan air mata berlinangan. Cepat-cepat dia menyembunyikan wajahnya. Lepas tu saya tegurlah, "Aunty, sabarlah." Saya menggosok-gosok belakang nyonya tu. Dia pun menoleh. Saya senyum sambil dekatkan baju-baju dalam kotak di sebelahnya. Dia tak mau balik. Aunty sudah suruh dia balik pergi jauh-jauh, tapi dia selalu datang lagi. Bengkak mata nyonya tu. Menangislah kan. Mesti dia dah lama menangis ni. Kesian pula saya tengok. Kemudian dia memasukkan baju-baju gaun cantik ke dalam bara api. Sambil mulutnya menyebut, "Lu baliklah, jangan datang lagi." Budak perempuan sebelah nyonya tu tak henti-henti menangis sampai tak keluar suara dah. Mungkin budak tu sedih sebab nenek tu halau dia balik ke rumah mak ayahnya. Ya, kesian tengok. Masa nyonya membakar patung teddy bear berwarna pink tu,
budak tu berdiri. Masa tu tempat kami memang gelap. Sebab di bawah pokok hanya cahaya 3 batang lilin yang menerangi. Bila dia berdiri, wajahnya samar-samar. Sebab dia berdiri jauh sikit dari Nyonya tu. Saya gosok lagi belakang Nyonya supaya dia rasa ada orang yang menemani dia di waktu dia sedih. Budak tu pun macam tak pandai nak memujuk. Menangis dan berdiam. Selepas siap membakar barang-barang dalam kotak, Nyonya tu ucapkan terima kasih sebab menemankannya. Saya melihat gadis kecil tu berjalan mengalah ke arah belukar. Timbul rasa hairan. Kenapa dia tak ikut Nyonya ni masuk rumah? Masa tu, Adi menjerit-jerit memanggil nama saya. Tapi saya berasa kesian melihat gadis kecil yang menangis tu merajuk membawa diri ke belukar tepi rumah Nyonya tu. Rasa nak pergi pujuk dia pula. Sekurang-kurangnya, dia rasa ada orang yang faham perasaan dia waktu tu. Saya melambaikan tangan dan tunjuk ke arah budak perempuan tu pada Adi. Dia menunjukkan muka yang agak pelik. "Hai dik, kenapa awak tak balik rumah? Itu nenek kamu ke? Sudah malam lah, kamu baliklah. Kakak pun mau balik ni." Kata dia lah, kata panda ni kan. Saya mencapai bahunya, tapi sekelip mata dia hilang terus dari pandangan. Masa tu, barulah rasa seram tu datang. Dengan tiba-tiba rasa seram, tangan dan kaki rasa sejuk pula. Nak lari laju pun kaki berat macam batu. Tiba-tiba saya dengar suara budak menangis mendayu-dayu dari atas pokok. Nak lari ke nak pengsan ni? Berpeluh dah muka ni. Kau kenapa tak nak balik? Lama-lama tunggu sini nak jumpa hantu ke? Terkejut saya dengan teguran Adi tu. Barulah rasa boleh menggerakkan kaki. Saya terus balik ke rumah ditemani Adi. Tiba di rumah, saya ceritakan pada Adi apa yang saya nampak tadi. Dia pun gelak sampai merah muka. Dah lah sepet. Anti rumah hujung tu dah lama duduk sorang-sorang. Kisahnya macam ni, kata Adi. Satu hari tu, anak dengan menantu dia kemalangan. Anti terpaksa tinggalkan cucu dia seorang diri dekat rumah. Bila dia balik dari hospital, jiran-jiran semua penuh depan rumah. Rupa-rupanya cucu Li Hua, cucu dia ni nama Li Hua, jatuh dari pokok depan rumah tu. Budak nakal buli dia. Kesian campak patung dia ke atas pokok. Masa panjat pokok tu lah Li Hua jatuh, mati dekat situ. Macam tu lah kisahnya yang berlaku 3 tahun lepas. Sekian. Kata si Adi. Belum habis lagi ni. Saya terus diamkan diri, tak berani tanya lebih-lebih. Malam tu tak dapat tidur. Sebab dengar tangisan budak perempuan luar rumah. Bunyi pintu papan rumah jiran diketuk. Mungkin rumah Nyonya tu lah. Keesokan malamnya, masa keluarga kami berangkat untuk balik ke KL, saya sempat menjeling ke arah pokok tu. Dari cahaya lampu mentol malap di depan rumah Nyonya, saya lihat budak semalam berdiri tegak sambil memeluk patung beruang pink di tangan. Dia melambaikan tangan. Tak jelas wajahnya menangis atau tidak. Saya balas lambaiannya. Adi pun tolak saya masuk kereta. Baliklah. Kau ni Adi, tak bagi peluang orang nak bersentimental langsung. Sekian kisah daripada Panda Panda. Terima kasih
Brother Fai. Dan terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah ini. Peace, no war.